Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Keramat Datuk Insinyur Syahelmi Yahya menyarankan orang ramai untuk bijak menggunakan platform media sosial berhubung isu sampah sarap di daerah Putatan. Beliau berkata kerjasama seperti aduan atau komen yang dibuat oleh orang ramai, khususnya penduduk di daerah itu adalah amat dialukan bagi memastikan supaya tindakan segera dapat dilakukan. Syahelmi yang juga Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah itu berkata sebagai kerajaan, pemerintah, pemimpin atau pihak yang berkenaan sepatutnya tidak ralat sekiranya terdapat aduan negatif berhubung keadaan semasa. Sebaliknya perlu bijak memanfaatkan laporan yang diadukan rakyat. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan keadaan sampah sarap di kawasan Kampung Seri Pandan Putatan petang tadi. Jelas Syahelmi hasil maklumat awal longgokan sampah tersebut tidak dipunggah dan dipungut oleh Majlis Daerah Putatan sejak 3 hari lalu. Berita politik. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kukusan Rina Jainal mendakwa ramai yang mahu mengenali Parti Harapan Rakyat Sabah yang baru disertainya pada bulan lalu. Beliau yang juga Timbalan Presiden Harapan Rakyat berkata ia terbukti menerusi beberapa program dan undangan yang diterimanya bahawa ramai yang ingin mengenali parti itu. Beliau menegaskan bahawa ia bukan sebagai gimik politik semata-mata. Sementara itu menyentuh program yang dihadirinya sebanyak 10 ekor lembu dikorbankan sempena ibadat korban tahun ini dan diserahkan kepada 7 masjid serta surau sekitar Kukusan serta 4 lagi agensi kerajaan. Sementara itu, murid perempuan yang terjatuh ketika melalui jambatan usang di Kampung Maidan Paitan baru-baru ini masih trauma akibat kejadian itu. Nurul Izzah Farzana Asmadi, 9 tahun berkata, sebelum kejadian dia sedang dalam perjalanan ke sekolah dengan dihantar oleh ibunya. Katanya sebaik melalui jambatan berkenaan, ia tiba-tiba runtuh menyebabkannya terjatuh ke lumpur. Nurul berkata selepas terjatuh dia terus menangis kerana ketakutan dan sehingga sekarang masih trauma serta takut meniti jambatan. Sementara itu ibunya Zazizah Kasim, 30 tahun berkata dia melihat anaknya terjatuh sebelum segera menarik tangannya. Katanya Nurul menangis namun dia mahu terus menghantar anaknya itu ke sekolah kerana tiada kecederaan serius kecuali ada kesan kotor pada bajunya akibat terkena lumpur. Katanya selepas membersihkan pakaian yang kotor dan memujuk Nurul, beliau kemudian meminta bantuan ahli keluarga membantu menghantar anaknya itu ke sekolah menggunakan motosikal. Beliau berkata jambatan berkenaan sudah tidak boleh digunakan beberapa hari akibat kejadian itu dan berharap dapat digantikan. Bagaimanapun semalam kerja perbaikan sudah dijalankan secara gotong royong dan laluan jambatan yang runtuh kini sudah boleh dilalui semula. Manakala cubaan 2 penagih dadah menyeludup keluar minyak masak bersubsidi gagal selepas berjaya dipatahkan polis dalam operasi di kawasan perairan Pulau Omadal sempurna semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 1 pagi itu, kedua-dua lelaki berusia 40 tahun yang dipercayai warga asing terbabit turut berjaya ditahan. Ketua Polis Daerah Sempurna Superintenden Muhammad Farhan Lee Abdullah berkata kedua-dua suspek ditahan menerusi ops tapis yang dijalankan oleh pasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah narkotik Sempurna. Katanya sebaik dikesan dalam keadaan mencurigakan serta disyaki terlibat dalam kegiatan penyeludupan, pasukan operasi terus mengejar dan memintas bot pam berkenaan. Katanya pasukan polis bertindak mengejar dan memintas bot berkenaan bagi melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibawanya. Bagaimanapun kedua-dua suspek bertekad nekat terjun ke laut untuk melarikan diri sebelum berjaya ditahan semula. Muhammad Farhan berkata pemeriksaan turut mendapati kedua-dua suspek terbabit tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Katanya pemeriksa terhadap bot berkenaan menemukan sebanyak 255 paket minyak masak bersubsidi dipercayai cuba diseludup ke negara jiran. Katanya pemeriksaan lanjut turut menemukan wang tunai sebanyak RM30,000 dan wang Filipina sebanyak peso 2,000 di dalam sebuah beg. Hasil saringan awal ujian air kencing kedua-dua suspek juga didapati positif dadah jenis metafetamin. Farhan berkata kedua-dua suspek dan barang rampasan yang dianggarkan bernilai keseluruhan RM45,000 terus dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Sempurna untuk siasatan lanjut. Seterusnya, operasi hari ketiga pencarian adik Jude Angel Jeremy 18 bulan yang hilang di kampung Seliwangan Baru Beaufort sejak Sabtu lalu masih diteruskan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba
dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata operasi pencarian yang dijalankan hari ini terbahagi kepada dua kumpulan. Katanya kumpulan pertama ditugaskan untuk menyusuri sungai menggunakan bot dari Batu 60 ke muara Sungai Padas sejauh 63 km. Katanya manakala kumpulan kedua pula ditugaskan untuk melakukan pencarian di kawasan Belukar serta ladang kelapa sawit dengan radius pencarian seluas 7 km dari lokasi pos kawalan bomba. Bagaimanapun setakat jam 1.30 petang tadi, mangsa masih gagal ditemui. Menurutnya sebarang maklumat terkini akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Adik Jude Angel yang dijaga neneknya dilaporkan hilang selepas keluar dari rumah dan dipercayai sesat di hutan serta jatuh di sungai. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.